أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Mabak, Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita di dalam ilmu mantiq melalui matan yang mulia karangan Al-Imam Al-Akhdari rahimahullah ta'ala, melalui matan Sulam Al-Munawwarah. Baik, pada perbahasan yang lepas kita telah selesai berkenaan, kita boleh kata telah selesai hampir keseluruhan perbahasan berkenaan dengan mabadi' ilmu tasawurat. Kita dah sentuh berkenaan dengan mabadi' ilmu tasawurat. Saya ulang lagi sekali, perbahasan mantiq terpecah kepada dua pembahagian yang besar. Satu dipanggil sebagai qismun tasawurat, pembahagian ataupun bahagian tasawurat, dan yang kedua dipanggil sebagai qismun tasdiqat ataupun bahagian tasdiqat. Ini dua masalah pokok ataupun dua perbincangan besar di dalam ilmu mantiq, perbahasan tasawurat dan perbahasan tasdiqat. Kenapa kita kaji dua perbahasan ini? Kita kaji kerana di dalam ilmu mantiq kita nak selesaikan dua perbahasan majhul. Yang pertama dipanggil sebagai majhul al-majhul at-tasawuri, majhul pada perkara-perkara berbentuk perkataan. Yang kedua ataupun mufradat. Yang kedua majhul dalam bentuk pernyataan ataupun ayat. Jadi dalam ilmu tasawurat kita akan selesaikan majhul tasawuri, dan dalam ilmu tasdiqat kita akan selesaikan majhul tasdiqi. Ingat balik peta ataupun kharitah bagi ilmu mantiq kita pecahkan kepada dua perbahasan yang besar, tasawurat dan juga tasdiqat. Setiap satu ada mabadi' dan juga ada maqasid. Mabadi' kita kata permulaan ataupun muqaddimah bagi ilmu tasawurat ataupun tasdiqat. Maqasid apa tujuan akhir perbahasan kita di dalam ilmu tasawurat dan juga ilmu tasdiqat. Dalam ilmu tasawurat, mabadi' bagi ilmu tasawurat adalah al-kulliyatul khams, yang kita panggil sebagai al-kulliyatul khams, ataupun di dalam perbincangan kita sebelum ini kita katakan kulliyatul khams adalah pembahagian kulli melihat kepada kedudukan kulli di dalam hakikat setiap juz'iyat bagi lafaz kulli tersebut. Al-kulli bi'tibar indirajihi fil mahiyah ataupun al-kulli bi'tibar indirajihi fi haqiqati juz'iyatihi. Itu yang kita panggil sebagai al-kulliyatul khams. Kemudian maqasid ataupun tujuan terakhir dalam perbahasan tasawurat adalah kita nak selesaikan majhul tasawuri, perkara mufradat. Kalau kita tidak tahu benda berbentuk perkataan, kalau kita tidak tahu, maka kita cari makna ataupun definisi bagi perkataan tersebut. Begitu juga di dalam perbahasan tasawurat, bab yang kita akan bincangkan di dalam maqasid ilmu tasawurat adalah perbahasan definisi ataupun at-ta'rifat ataupun al-qaulu syarih ataupun al-mu'arrifat. At-ta'rifat ataupun al-mu'arrifat ataupun al-qaulu syarih, ketiga-tiganya memberi maksud yang sama, iaitu perbahasan pentakrifan ataupun pendefinisian. Perbahasan ta'rif. Jadi hari ini kita masuk dalam perbahasan terakhir di dalam perbahasan tasawurat. Bila habis perbincangan berkenaan dengan tasawurat, maka 1/2 perbahasan mantiq kita sudah selesai. Okay, jadi insyaAllah kalau sempat, saya rasa sempat insyaAllah, kita habiskan hari ini perbahasan at-ta'rifat ataupun al-qaulu syarih. Sebelum masuk dalam perbahasan ta'rif, kita ada tinggalkan satu perbahasan yang penting berkait dengan istilah ataupun mustalah yang kita akan gunakan sepanjang perbahasan mantiq. Bahkan dia digunakan dalam semua perbahasan ilmu. Mustalah ataupun istilah yang diguna pakai oleh manatiqah dan juga diguna pakai oleh sebahagian ulama-ulama di dalam perbahasan ilmu mereka, iaitu perbahasan kulliyah dan juz-juz'iyah. Ini berkait dengan istilah. Sebelum masuk dalam perbahasan ini, ada ataupun tidak soalan berkait dengan perbahasan sebelum ini? Kita ulang sikit sahaja. Kita dah selesai muqaddimah bagi perbahasan kulliyatul khams. Kita dah bincang dalalah pada awal perbincangan kita. Kita dah habiskan perbahasan dalalah. Kemudian kita masuk perbahasan mabahithul alfaz.
kita bahagikan lafaz kepada musta'mal dan muhmal. Kemudian musta'mal terbahagi kepada dua, mufrad ataupun murakkab. Pembahagian murakkab kita akan bincang di dalam perbahasan tasdiqat. Sebab murakkab kita bincang ayat, maknanya ayat tu kita bincang nanti dalam tasdiqat. Yang dibincang dan ditafsilkan adalah perbahasan mufrad. Kita bahagikan mufrad, kita kata mufrad adalah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Daripada ta'rif ini terpecah mufrad kepada 4 jenis ataupun 4 mafhum bagi ta'rif mufrad. Empat semua tu kita dah bincangkan. Kemudian kita bincangkan taksim mufrad, melihat kepada mafhum lafaz mufrad tersebut. Adakah mafhumnya boleh ishtirab? Dengan mudah kita kata lafaz tersebut boleh berkongsi pada banyak perkara, ataupun lafaz tersebut lafaz yang umum, ataupun kita kata nama am, ataupun lafaz tersebut khusus untuk satu benda sahaja, tidak boleh berkongsi. Kita kata itu lafaz juz'i ataupun kata nama khas, lafaz khusus. Kemudian yang kita bincangkan hanyalah kulli sahaja, dan kita pecahkan kulli berperingkat. Peringkat pertama kita bincang kulli melihat kepada wujud afrad pada realiti. Al-kulli bi'tibar wujudi afradihi fil kharij. Adakah afradnya wujud? Afrad kita kata apa? Afrad maknanya perkara yang wujud dekat realiti. Contohnya insan adalah mafhum dhihni. Insan adalah perkara yang maknanya ada pada akal kita sahaja. Kalau kita kata boleh tunjukkan tak insan tu mana? Ada tak insan yang bergerak berjalan? Kita kata tak ada, yang ada cuma mafhum insan. Adapun yang wujud dekat realiti adalah afrad bagi insan, bukan insan secara makna, sebab maknanya hanya wujud zihni sahaja. Sebab insan kan, al-insan kita tak boleh tunjuk, kita boleh tunjuk, tetapi kita tunjuk tu pada afrad dia sahaja. Afrad sahaja yang boleh kita tunjuk. Adapun mafhum adalah perkara yang wujud dekat akal, perkara ma'kulat. Sebab itu kita kata perbahasan manatiqah ataupun perbahasan mantik khusus kepada perbahasan ma'kulat. Tetapi ada kalanya perkara-perkara kulli wujud afradnya pada realiti, tetapi tetap mafhumnya hanya ada dekat akal. Contoh macam insan, boleh tak kita tunjuk insan kat mana? Kalau saya tunjuk ini bukan insan, ini Ustaz Ikmal. Mana insan tu? Insan adalah mafhum zihni. Sama juga kalau saya kata putih, mana putih? Kalau awak tunjuk ini, saya kata ini whiteboard, ini adalah papan putih, bukan putih. Putih tu mana? Putih adalah mafhum zihni. Faham tak? Jadi perkara kulli adalah mafhum zihni. Dia bukanlah perkara yang wujud fil kharij. Wujud dia hanya wujud zihni saja. Ada tak wujud dekat khariji? Ada, yang wujud hanyalah afradnya sahaja. Sebab itu perbahasan kulli bi'tibar afradi fil kharij sangat-sangat penting, terutamanya nanti bila kita masuk dalam perbahasan ilmu kalam. Sebab kita nak faham makna wujud. Wujud tidak semestinya wujud dekat realiti sahaja. Ada perkara yang wujud dekat zihni, ada perkara yang wujud dekat kitabah, dekat tulisan, ada perkara yang wujud dekat lisan. Contohnya, kalau saya kata apa buktinya? Contoh api, lafaz api. Kalau kita kata api, kalau saya sebut api, wujud dia memang wujud hakiki, maka terbakarlah mulut saya. Betul tak? Jadi maratibul wujud, perbahasan wujud terpecah kepada 4. Tapi itu nantilah bila kita bincang perbahasan ilmu kalam ataupun perbahasan tauhid. Cumanya nak ceritanya perbahasan pembahagian kulli kepada afrad yang wujud dekat realiti sangat-sangat penting, supaya kita dapat bezakan di antara mafhum dan juga ma sadaq. Antara mafhum kulli dan juga ma sadaq bagi kulli, ataupun juz'iyat bagi kulli, ataupun afrad bagi kulli. Kerana ada kalanya perkara-perkara kulli tidak wujud afradnya dekat realiti, bahkan mustahil. Contohnya kita bahagi dalam pembahagian al-kulli la wujuda lahu fardun fil kharij wa mustahil wujud ma'a istihalati wujudihi. Contohnya syarikul bari, sekutu bagi Allah. Mafhum syarikul bari wujud fi dhihni sahaja. Maknanya kita faham apa maksud syarik, kita faham apa maksud sekutu, dan kita faham apa maksud bari, iaitu Allah, zat wajibul wujud. Maka daripada situ kita faham mafhumnya, tetapi dekat realiti afrodnya tidak ada. Dan seterusnya lah.
Jadi perbahasan pembahagian kulli melihat kepada wujud afrodnya pada realiti sangat penting supaya kita dapat bezakan al-mafhum dan juga al-masodak. Macam saya bagi contoh lah, kalau kita kata contoh kita nak bincang Islam agama yang rahmat kepada sekalian makhluk. Contohnya lah Islam agama rahmat. Tapi orang yang berdebat dengan kita, dia kata habis tu Muhammad, contohnya Ali tu dia pukul isteri dia, jadi Islam tak rahmat. Kita bincang mafhum Islam, tapi yang dia bincang adalah masodak bagi Islam. Jadi berbeza tak? Berbeza. Dan banyak sekali berlaku sekarang perbincangan yang ditutup dengan nama perbincangan ilmu lah, tetapi seorang cakap lain, seorang lagi cakap lain. Last sekali tak bertemu titik penyelesaian. Seorang cakap min jihatil mafhum, seorang lagi cakap min jihatil masodak. Jadi tak bertemu titik penyelesaian. Sebab itu sebelum berbincang kena tahdid dahulu yang dipanggil sebagai mahallun niza'. Apa maksud mahallun niza'? Apa benda yang nak bincang sebenarnya? Jadi terangkan dahulu yang kita nak bincang ni mafhum insan bukan masodak bagi insan. Mafhum Islam bukan masodak bagi Islam, dan seterusnya lah. Kemudian itu peringkat pertama, kita bahagikan lafaz kulli. Kemudian peringkat kedua, kita bahagikan lafaz kulli melihat kepada wujud lafaz kulli tersebut di dalam setiap hakikat juz'iyatnya, yang kita panggil sebagai al-kulliyatul khams. Kalau kulli tersebut ada dalam hakikat juz'iyat, kita panggil kulli tersebut kulli zatiyun. Jadi zati adalah makana dakhilan fil mahiyah, makana dakhilan fil mahiyah. Contohnya lafaz hayawan ataupun mafhum hayawan. Hayawan afrodnya adalah insan, faras, asad. Hakikat insan adalah hayawanun natik, faras hayawanun sahil, asad hayawanun muftaris. Hayawan ada di dalam setiap juz'iyat ataupun hakikat juz'iyat bagi lafaz hayawan. Sebab apa? Sebab insan hayawan juga, tapi hayawan natik. Jadi hayawan tu ada dalam mahiyah insan. Jadi kita kata hayawan adalah kulliyun dakhilun fil mahiyah, yang kita panggil sebagai zatiyun. Kemudian kalau lafaz ataupun mafhum kulli tersebut tidak ada di dalam hakikat juz'iyat, maka kita panggil sebagai aradi. Aradi adalah makana kharijan anil mahiyah. Kalau mafhum bagi lafaz kulli tersebut adalah mafhum bagi setiap juz'iyat, setiap hakikat juz'iyatnya, maka kita katakan lafaz kulli tersebut adalah tamamul mahiyah. Jadi kita ada zati, kita ada tamamul mahiyah, kita ada aradi. Zati dan aradi terpecah kepada dua. Kalaulah lafaz tersebut ataupun mafhum bagi lafaz kulli tersebut berkongsi pada mahiyah yang berbagai, bukan satu mahiyah sahaja. Contohnya macam hayawan. Hayawan berkongsi dengan insan, berkongsi dengan faras, berkongsi dengan asad. Dan insan, faras dan asad, ketiga-tiga ini mahiyah yang berbeza, bukan satu mahiyah. Maka kita kata hayawan adalah lafaz kulli zati, tetapi dia mushtarak, berkongsi dekat satu mahiyah dan mahiyah yang lain. Kemudian ada kalanya lafaz kulli zati, tetapi afrodnya semua ataupun juz'iyatnya semua satu hakikat sahaja. Contohnya lafaz natik. Natik dengan erti kata akil, yang boleh berfikir, afrodnya Muhammad, Ali, Umar. Natik di sini bukan boleh berkata-kata, bukan boleh bertutur. Sebab itu sebahagian penterjemahan ilmu mantik ke dalam bahasa Melayu menghadapi kita panggil ada beberapa kesalahan-kesalahan lafaz kerana diterjemahkan secara literal, secara lafzi, diterjemahkan secara lafzi saja. Maka hayawanun natik mereka katakan hayawan yang berkata-kata, sedangkan maksud natik di situ adalah akil, mufakkir, yang boleh berfikir, bukan boleh berkata-kata. Jadi sebab itu penterjemahan, sebab itu hati-hati bila baca buku-buku yang diterjemahkan. Kalau kita boleh memahami sesuatu ilmu itu melihat kepada ataupun melalui bahasa ilmu itu ditulis, maka fahamilah ilmu tersebut melalui bahasa yang ditulis. Contohnya
Sebab itu dalam bahasa Arab kita tidak boleh faham bahasa Arab dengan bahasa lain. Kita kena faham bahasa Arab dengan bahasa Arab juga. Fahmul Arabiyyah bil Arabiyyah. Faham bahasa Arab kena dengan bahasa Arab juga. Kerana bahasa Arab lebih detail ataupun lebih kita panggil apa? Lebih dakik makna bagi setiap satu perkataan. Contoh kalimah jalasa dengan qa'ada. Saya sebutnya kali dah ni. Qa'ada dan jalasa. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu kita kata apa? Duduk. Tetapi dalam bahasa Arab berbeza. Qa'ada adalah keadaan berdiri kemudian duduk. Maknanya duduk tapi asalnya dia berdiri. Sebab itu orang Arab kalau nak suruh kita duduk dia bukan kata ijlis tapi dia kata uqud. Uqud tu kan. Sebab qaf dia jadi alif. Sebab apa? Sebab qa'ada adalah berdiri kemudian duduk. Jadi hal keadaan duduk selepas berdiri dipanggil sebagai qa'ada. Jalasa pula daripada baring ke duduk. Kita baring, kalau kita kata ijlis maknanya kita duduk kita bangun separuh badan sahaja kita duduk. Kita duduk tu itu namanya jalasa. Jadi jalasa daripada baring ke duduk, qa'ada daripada berdiri ke duduk. Tapi dalam bahasa Melayu kita terjemahkan duduk. Jadi ada perbezaan. Sebab itu memahami bahasa Arab kena dengan bahasa Arab. Sebab itu banyak ya penterjemahan yang salah. Kerana apa? Kerana mereka bila terjemah mereka hanya fokus kepada harfan harfin. Maknanya terjemah secara literal, secara sathi, secara literal sahajalah. Maknanya tidak memandang kepada maksud ataupun makna yang asal. Kerana itu disebutkan oleh guru-guru kita awalul inhiraf, awal pada berlakunya penyelewengan terhadap agama adalah kerana penterjemahan. Kenapa Injil disalah faham? Kerana Injil diterjemah ke dalam bahasa lain. Nampak Injil sekarang ni baik yang kita kata Bible tu lagilah sekarang ni dalam bahasa Inggeris, sedangkan Injil bukan asalnya di dalam bahasa Inggeris. Bahkan yang bahasa Inggeris pun ada dua versi. Ada yang Old Testament, ada yang New Testament. Setiap satu tu ada perbezaan ataupun ada percanggahan. Dan seterusnya lah. Apa saya masuk tadi? Kenapa masuk kat sini? Baik. Jadi contohnya lafaz natik. Tadi nak cerita hayawanun natik tu adalah hayawan yang mufakir, bukan berkata-kata. Mungkin ada sebahagian yang dah terjemah begitu, tak apalah, tapi kena tambih. Bukan maksud natik di sini berkata-kata, tetapi an-nutqu di sini maknanya al-fikru. Maknanya hayawan mufakir, hayawanun akilun. Baik. Jadi lafaz natik afrodnya Muhammad Ali Omar. Muhammad Ali Omar adalah kesemua hakikat Muhammad Ali Omar adalah hayawanun natik, adalah hakikat insan. Maka natik adalah lafaz kulli zati, tetapi dia mukhtas, khusus untuk satu mahiyah sahaja. Maka kita ada lafaz kulli zati mushtarak, kita ada lafaz kulli zati mukhtas. Begitu juga aradi, ada aradi mushtarak, ada aradi mukhtas. Aradi mushtarak contohnya mutanafis, yang bernafas. Insan bernafas, tumbuh-tumbuhan bernafas. Mafhum insan dan mafhum tumbuh-tumbuhan mafhum yang berbeza. Dhahik contohnya, yang ketawa. Ketawa di sini pun kalau kita terjemah ketawa sahaja tidak tepat. Yang tepat adalah sifat yang lahir daripada sifat ta'ajjub. Kesan yang lahir daripada sifat ta'ajjub. Sebab apa? Sebab kalau kita kata ketawa, orang hutan pun ada kita nampak ketawa juga. Monyet pun ada ketawa juga, chimpanzee pun ada ketawa juga. Kita kata itu ketawa tapi ala sabilil hikayah. Kalau berkata-kata tadi tu kan, burung kakak tua pun berkata-kata. Cumanya semua binatang berkata-kata, selain insan lah berkata-kata, ataupun ketawa atau sebagainya, semua ala sabilil hikayah sahaja. Bukan sebab, kalau ketawa tu bukan sebab ta'ajub, tapi insan ketawa dengan sebab ta'ajub. Baik, dhahik mafhum afrad ataupun juz'iyat bagi dhahik Muhammad Ali Omar, semuanya mafhumnya satu, iaitu hayawanun natik ataupun insan. Maka dhahik khusus untuk satu afrad, satu mahiyah sahaja. Mutanafis bernafas untuk banyak mahiyah. Jadi aradi ada mushtarak dan juga mukhtas. Kulli dhati mushtarak dipanggil sebagai al-jinsu.
Kulli dhati mushtarak dipanggil sebagai al-jinsu. Kulli dhati mukhtas dipanggil sebagai al-faslu. Kulli aradi mushtarak dipanggil sebagai aradu am. Kulli aradi mukhtas dipanggil sebagai khassah. Semua ni istilah. Dan yang terakhir sekali, kulli tamamul mahiyah dipanggil sebagai an-naw'u. An-naw'. Jadi ini 5 yang dipanggil sebagai al-kulliyatul khams. Saya ulang lagi sekali sebab ramai yang kurang faham sikit lah. Tapi ni ulang secara laju je lah Tapi faham tak perbahasan kulliyatul khams tu? Dapat Okay. Jadi perbahasan kulliyatul khams ni lah nanti kita akan guna di dalam ta'rif. Nanti kita akan bincang. Ada ta'rif yang menggunakan jins dan fasal, ada jins dan khassah dan seterusnya. Baik. Seterusnya itu peringkat kedua pembahagian kulli. Peringkat terakhir pembahagian kulli, bukanlah terakhir tapi peringkat ketiga, sebab ada banyak lagi pembahagian kulli yang kita tidak bincangkan. Kita melihat lafaz kulli, kita bahagikan lafaz kulli melihat kepada nisbah lafaz kulli tersebut pada setiap makna ataupun pada makna bagi lafaz tersebut. Kita pecahkan kepada dua, sama ada satu lafaz ataupun dua lafaz ataupun lafaz yang berbagai, maknanya dua dan lebih. Kalau satu lafaz, sama ada satu lafaz tersebut ada satu makna ataupun ada banyak makna. Lafzun wahid, maknahu wahid ataupun maknahu muta'addidah, ataupun maknanya berbagai. Kalau lafaz satu, makna satu terbahagi kepada dua, sama ada musawiyan fil afrad ataupun mutafawitan fil afrad. Musawiyan fil afrad kita panggil sebagai lafaz mutawati' ataupun at-tawatu'. Jadi at-tawatu' apa? Lafzun wahid, maknahu wahid, musawiyan fil afrad. Kemudian yang mutafawitan fil afrad kita panggil sebagai al-musyakkik ataupun at-tasyakkuk. Lafaz tasyakkuk ataupun musyakkik. Untuk mutawatir contohnya lafaz insan. Lafaz insan mafhumnya ada satu ataupun maknanya ada satu saja, hayawanun natiq. Kemudian afrodnya banyak. Cumanya semua afrod memikul makna yang sama, hayawanun natiq. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Maknanya tak ada kita kata engkau lebih insan daripada yang lain. Tak. Sebab semua makna insan yang sama. Jadi itu lafaz mutawatir. Lafaz musyakkik adalah satu lafaz, satu makna, tetapi dekat afrod ada ziyadah wa nuqsan. Ada tambah, ada lebih, ada kurang. Contohnya macam lafaz putih, al-bayad. Contoh, kita ada putih kertas, ada putih papan putih, ada putih baju. Jadi ada 3 putih. Adakah semua putih dalam satu level yang sama? Tak. Ada yang lebih putih, ada yang kurang putih. Tetapi yang lebih dengan yang kurang tu kita tetap panggil putih juga. Jadi dari sudut afrod ada tafawut. Apa maksud tafawut? Ada takhaluf sikit, ada perbezaan sedikit. Tetapi perbezaan tersebut tidak mengeluarkan afrodnya daripada makna putih. Jadi lafaz tersebut dipanggil sebagai lafaz tasyakkuk ataupun musyakkik. Itu untuk satu lafaz satu makna. Satu lafaz dua makna, satu lafaz banyak makna kita panggil sebagai lafaz mushtarak lafzi. Mushtarak lafzi. Contohnya lafaz ainun. Lafaz ainun. Ain, kalau dalam bahasa Arab, ain boleh dimaksudkan matahari, ain boleh dimaksudkan jasus, spy ataupun SP. SP tu jasus, ain lah. Kemudian ain juga dimaksudkan air mata air. Ain juga dimaksudkan emas. Ain juga dimaksudkan sesuatu benda lah. Ainu syai' maknanya ainuhu tu benda tu lah kan. Kan kita ada najis hukmi dengan najis aini kan. Ain dekat situ tu. Ain tu maksudnya ada benda tu. Kalau najis hukmi dia dah tak ada kan. Tapi asalnya ada. Baik. Jadi kita lafaz ain, lafaz mushtarak lafzi. Semua maknanya berbeza-beza. Jadi lafaz mushtarak lafzi sama hanya pada lafaz sahaja, tetapi maknanya berbeza-beza. Kebanyakan kesalahan di dalam perbahasan ilmu adalah kerana tidak memahami lafaz mushtarak, mushtarak lafzi. Yang kita kata mushtarak. Contoh kita bincang contohnya lafaz quru. Lafaz qur'un kan, quru kan. Quru ishtirak maknanya pada haid dan juga pada at-tuhur. Dua-dua sekali. Suci pun dipanggil quru,
haid pun dipanggil kuruk juga. Sebab itu ada beza dari sudut mazhab. Mazhab Hanafi berbeza dengan mazhab Syafi'i dari sudut makna al-qur'un. Al-kuruk tu kuruk. Jadi kadang-kadang kita faham kesalahan dalam memahami makna lafaz tersebut menyebabkan kita salah faham dalam istinbat hukum. Kerana apa? Kerana dia lafaz mushtarak lafzi. Jadi hati-hati dengan lafaz-lafaz mushtarak. Jadi lafaz mushtarak nanti dalam takrif kita tak boleh gunakan. Di dalam takrif tak boleh guna lafaz mushtarak. Contoh kita kata ma huwa syamsu, kita kata asy-syamsu huwa ainun. Salah, takrif tersebut ditolak. Melainkan kita letak sesuatu yang menyebabkan lafaz mushtarak tadi tu khusus untuk satu benda. Contohnya kalau kita kata ma huwa asy-syamsu, kita kata asy-syamsu huwa ainun mudhi'un. Kan ainun mudhi'un. Jadi lafaz mudhi' mengeluarkan makna ain pada makna-makna yang lain selain daripada asy-syamsu. Nantilah bila masuk dalam perbahasan takrif. Kemudian itu untuk dua pembahagian yang pertama. Satu lafaz, satu makna. Satu lafaz, dua makna, lebih makna ataupun lebih daripada satu makna, makna yang banyak. Kemudian kalau dua lafaz terpecah kepada dua juga, sama ada dua lafaz ataupun lafaz yang banyak, lafzun muta'addid, maknahu wahid ataupun maknahu muta'addid juga. Kalau maknahu wahid kita panggil sebagai at-taraduf ataupun al-muradif, ataupun kita kata lafaz kata seerti. Contohnya kalimah al-bashar dengan al-insan. Lafaznya berbeza. Al-bashar bashin ra, al-insan alif nun sin alif nun. Jadi lafaz berbeza, lafaz ada dua, ada banyak, tapi maknanya kedua-duanya adalah hayawanun natiq. Jadi lafaz kata nama seerti ataupun kita kata nama kata sinonim. Kata sinonim. Muradif. Kalau dalam bahasa Arab kita kata muradif. Sama juga kesalahan yang banyak di dalam perbahasan ilmu adalah kerana tidak membezakan lafaz-lafaz. Dua lafaz tu adakah dia tabayun ataupun taraduf. Banyak nanti dalam akhir perbahasan mantik kita akan bincang khata'ul burhan. Dan antara kesalahan-kesalahan yang berlaku di dalam pembujahan adalah menjadikan dua lafaz yang tabayun taraduf. Contoh yang berlaku sekarang, apabila ada setengah daripada manusia yang cuba untuk menyamakan erti lafaz maudhu dengan dhaif. Hadis maudhu dan hadis dhaif. Ada sebahagian yang kata dua-dua maknanya sama, sedangkan itu satu perkara ataupun tabayun. Maknanya tak semua, kalau tak tabayun pun bukan semua hadis dhaif adalah hadis maudhu. Dua mafhum yang berbeza, al-dhaif dan juga al-maudhu. Tapi banyaknya sekarang yang cuba satukan makna dua ni. Maknanya kalau hadis tu hadis dhaif dah tak boleh pakai. Hadis ni tak boleh pakai. Seolah-olah menjadikan hadis dhaif sebagai hadis maudhu. Jadi kesalahan ilmu juga kadang-kadang berlaku pada perbahasan yang kita panggil sebagai muradif ni lah. Kita kena faham betul-betul makna taraduf. Dua ataupun lafaznya banyak, lafaznya berbeza, tetapi mafhumnya satu. Tadi maudhu dan juga dhaif memang lafaznya berbeza, tetapi maknanya bukan satu, maknanya banyak. Maknanya tak sama. Dhaif ada maknanya, maudhu ada maknanya. Itu nanti kita masuk dalam pembahagian yang kedua. Banyak lafaz, banyak makna. Kita panggil sebagai at-tabayun, lafaz tabayun ataupun nisbah tabayun. Tabayun pula terbahagi kepada dua. Ada tabayun kulli. Tabayun kulli apa? Lafaz dua, makna dua. Lafaz banyak, makna banyak. Contohnya lafaz insan dengan faros. Insan alif nun sin alif nun, faros farosin. Jadi lafaznya berbeza, maknanya juga berbeza. Insan hayawanun natiq, faros hayawanun sahih. Ini dipanggil sebagai tabayun kulli. Kemudian kita ada tabayun juz'i, terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil sebagai lafaz ataupun nisbah al-umum wal khusus mutlaq. Macam mana nak faham al-umum wal khusus mutlaq? Al-umum wal khusus mutlaq adalah dua lafaz yajtami'a fi maddatin, bertemu dalam satu perkara ataupun satu keadaan. Wa yanfaridu ahaduhuma, dan terpisah satu daripada dua tu fi maddatin ukhra, pada perkara lain. Contohnya lafaz insan dengan hayawan. Semua insan adalah hayawan.
tetapi tidak semua hayawan adalah insan. Jadi insan dan hayawan bertemu dekat mafhum insan. Maknanya sebab semua insan adalah hayawan. Dan insan berpisah ataupun hayawan berpisah daripada insan pada mafhum faros contohnya, ataupun mafhum asad. Jadi antara insan dan juga hayawan, lafaz al-umum wal khusus mutlak. Al-umum wal khusus mutlak. Ada dua-dua lafaz kulli, tetapi satu am, satu lagi khas. Antara insan dengan hayawan, mana lebih khusus? Insan. Yang lebih umum, hayawan. Jadi kita boleh kata semua insan adalah hayawan, tetapi tidak semua hayawan adalah insan. Begitu juga lafaz Nabi dan Rasul. Rasul dan Nabi bertemu pada maddah Rasul, sebab semua Rasul adalah Nabi. Dan Rasul berpisah dengan Nabi pada Nabi yang bukan Rasul. Jadi kita boleh kata semua Rasul adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Daripada perbahasan al-umum wal khusus mutlak, kita keluarkan satu kaedah akliyah, qawaid akliyah. Kita kata apa? Idza thabatal yang benda ni saya tak tulis kan? Qawaid ni saya tak tulis, waktu dah duduk dah. Okey, idza thabatal apa? Idza thabatal akhas thabatal a'am. Wa idzan tafal a'am intafal akhas wala aks. Kaedah ni penting sebab kita guna dalam semua ilmu. Idza thabata al-akhas thabata al-a'am. Wa idza intafa al-a'am intafa al-akhas wala aks. Kita tak boleh akaskan, tak boleh terbalikkan. Tak boleh kita kata idza thabatal a'am thabatal akhas, tak boleh. Kita tak boleh kata idan tafal akhas intafal a'am, tidak boleh. Khusus untuk ini sahaja. Idza thabatal akhas thabatal a'am. Kalau kita ambil dua lafaz. Contohnya macam tadi kan, Rasul dengan Nabi. Mana lebih khusus? Rasul akhas, Nabi a'am. Baik, kalau kita kata idza thabatal akhas thabatal a'am, kalau kita dah sabitkan Rasul, maka automatik tersabitlah a'am, iaitu Nabi. Wa idzan tafal a'am intafal akhas. Kalau kita nafikan kenabian, maka automatik ternafilah kerasulan. Dapat tak? Jadi sebab itu sir dalam Al-Quran. Allah sebutkan khatamul anbiya, Allah tak kata khatamul rusul. Sebab apa? Sebab bila menafikan yang a'am, maka ternafilah yang akhas. Tetapi ramai ataupun wujud juga orang-orang yang mendakwa, tetapi mereka tidak mendakwa Nabi, tapi mereka mendakwa Rasul. Sebab apa? Sebab dalam Quran dia kata khatamul anbiya, tapi mereka tak faham. Kerana apa? Kerana tak ada makna qawaid akliyah tu, tak ada. Kalau dah ternafi yang umum, yang a'am, maka ternafilah yang khusus. Okey, ini kaedah yang sangat penting. Kaedah qawaid akli dalam perbahasan ilmu banyak diguna pakai dalam perbahasan, hatta dalam perbincangan ilmiah ataupun perbincangan ilmu, perdebatan ilmu juga perbahasan ini banyak yang hilang daripada mafhum mereka. Sebab ada satu kisah sebenarnya kaedah ni daripada kalau sebut pasal perbahasan kaedah ni, satu kisah antara Imam Razi, Al-Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Kisah nak berdebat dengan seorang paderi, seorang paderi Masihi lah. Nak berbincang, nak berdebat. Tapi sebelum berdebat, Imam Razi letakkan kaedah ni dulu. Kaedah ni dulu. Supaya apa? Supaya dapat teruskan perdebatan tersebut. Tapi Imam Razi terang-terang banyak kali dia tak faham juga, dan sekali dibatalkan perdebatan tersebut. Sebab apa? Sebab kalau ni pun dia tak faham, maka macam mana nak bincang seterusnya? Jadi panjanglah kisah dia. Ada sebab antara isbat mukjizat dengan Rasul tu dan seterusnya lah. Tapi tu boleh cari sendiri. Baik, kaedah ni faham Kaedah ni daripada al-umum wal khusus mutlak. Sebab bila kita dah sabitkan perkara yang akhas, automatik yang a'am tu tersabit.
Tapi bila kita nafikan perkara yang umum, maka ternafilah perkara yang khusus. Sebab itu dalam ilmu kalam, saya masuk sikit lah supaya kita nampak. Walaupun siapa yang tak jumpa, tapi rasa semua dah pernah jumpa lah perbahasan. Dalam ilmu kalam, ulama-ulama mutakallimin apabila nak mengisbatkan ataupun nak mencari dalil untuk isbatus sani', untuk isbat wujudnya Allah Ta'ala, mereka mengisbatkan wujudnya Allah Ta'ala. Antara dalilnya adalah dalil hudusul jauhar. Dalil hudusul jauhar dan arad. Jauhar adalah partikel paling ataupun elemen paling umum sekali pada sekalian mawjudat. Maka bila menafikan Allah Ta'ala itu adalah jauhar, maka ternafilah perkara-perkara yang khusus, lebih khusus daripada itu. Ada jisim, ternafilah sebab jauhar dah ternafi. Sebab itu dalam ilmu kalam, ulama mutakallimin bila nak rad ataupun bila nak menolak sesuatu pendapat ataupun mengisbatkan sesuatu dalil, dia akan ambil yang paling umum sekali. Supaya apa? Supaya kena dengan kaedah ni. Bila dah ternafi perkara yang umum, maka ternafilah perkara-perkara yang di bawah. Jadi sebab itu antara dalil untuk isbatus sani' adalah dalil hudusul jauhar wa hudusul arad. Sebab jauhar dan arad adalah perkara yang paling umum sekali bagi mawjudat ataupun bagi mungkinat. Dia masuk dalam ilmu kalam lah. Tapi ada kan, pernahlah dengar kan, jauhar tu pernahlah dengar kan, kalimah jauhar, arad, apa semua tu. Itu dalam perbahasan ilmu kalam ataupun ilmu tauhid. Baik, al-umum wal khusus mutlak. Yang kedua adalah al-umum wal khusus wajhi, ay yajtami'a fi maddatin wa yanfaridu kullun minhuma. Bertemu pada satu keadaan dan berpisah kedua-duanya. Fi maddatin ukhra, pada keadaan lain. Ay yajtami'a fi maddatin wa yanfaridu kullun minhuma fi maddatin ukhra. Berpisah kedua-duanya pada keadaan lain. Contoh, kalimah bayad, putih, dengan dengan waraqah contohnya. Putih dan juga kertas. Putih umum, kertas pun umum juga. Baik, putih dan kertas berhimpun pada kertas yang putih. Kan, kertas yang putih. Ini ada kertas. Contoh ni. Ni kertas putih. Jadi al-bayad dengan al-waraqah berhimpun dekat sini. Kemudian al-bayad berpisah pada baju contohnya. Baju ni putih. Jadi baju ni pun baju ni putih tapi bukan kertas. Jadi mafhum bayad terpisah dengan waraqah. Kemudian kertas. Kita warna. Tak ada. Okey, contoh kertas ni kertas ni berwarna sikit. Jadi kertas ni kertas tapi bukan warna putih. Jadi kertas berpisah dengan warna putih pada benda ni lah. Jadi bertemu dua lafaz tadi, bertemu pada satu keadaan dan berpisah pada keadaan yang lain. Kita kata lafaz al-umum wal khusus min wajhi. Kedua-duanya umum, kedua-duanya khusus, tetapi min wajhi. Kalau yang tadi al-umum wal khusus mutlak, automatik satu am, satu lagi khas. Tapi yang ini dua-dua adalah lafaz umum pada satu keadaan dan dua-dua adalah lafaz khusus pada satu keadaan yang lain. Kalau kita belajar dulu dalam subset, dalam matematik kita ada belajar subset. Kalau di Indonesia ada subset itu dipanggil apa? Lorekan. Bukan. Dalam bahasa Melayu subset tu apa? Lorek lu subset juga Dia belajar matematik bahasa Melayu Bahasa Melayu panggil apa? Ingat lagi? Apa? Subset juga. Subset juga. Kalau Indonesia panggil apa? Ingat? Lupa. Okay. Kalau lafaz al-umum wal khusus mutlak, kita akan lorekkan begini. Ada dua bulatan, satu besar, satu kecil. Yang kecil tu duduk dalam. Ini lafaz umum wal khusus mutlak. Ini mutlak. Lafaz umum wal khusus wajhi begini bentuk dia. Bertemu pada satu keadaan. Ini umum wal khusus wajhi. Wajhi. Bertemu pada satu keadaan. Jadi kat sini waraqah abiyad. Kat sini. Yang ini abiyad. Contohnya macam thawbul abiyad, terpisah dengan waraqah. Yang ini waraqah aswad contohnya, terpisah dengan bayad. Jadi ini al-umum wal khusus wajhi, al-umum wal khusus mutlak.
Kemudian itu dua ni adalah tabayun kulli, tabayun juz'i. Dia ada mafhum tabayun tetapi tidak tabayun secara keseluruhan. Ada sikit persamaan pada afrodnya. Baik, kemudian satu lagi nisbah yang kita tidak bincangkan dipanggil sebagai at-tasawi. At-tasawi adalah dua kalimah ataupun dua lafaz, lebih daripada dua, maknanya lafzun muta'addid, maknahu muta'addid, maknanya makna pun berbeza, tetapi ada bentuk ittihad. Ittihad dia pada afrod. Afrod dia sama. Contoh antara insan dengan natik. Insan lafaznya beza, alif nun sin alif nun. Natik pun beza juga, nun alif ta qaf. Kemudian mafhum pun berbeza. Insan hayawanun natik, natik itu nutukin kaza lah, ada mafhum dia. Tetapi afrod bagi insan adalah afrod bagi natik. Maknanya kita boleh kata semua afrod insan adalah afrod natik. Semua afrod natik adalah afrod insan. Jadi nisbah tersebut dipanggil sebagai nisbah at-tasawi. Kalau kita buat dengan subset ni, kita buat dua bulatan tapi dia punya relung dia tu tebal sikit. Maknanya apa? Dua-dua dekat situ. Tebal sikit lah. Tebal ni nak menunjukkan ada dua lafaz tapi semua afrodnya sama. Semua afrodnya sama. Kemudian yang terakhir sekali, kalau untuk subset tabayun kita akan buat dua bulatan yang tidak bersentuhan langsung. Jadi ini nisbah tabayun. Baik, jadi ini yang dipanggil pembahagian yang ketiga bagi lafaz kulli, melihat kepada nisbah lafaz tersebut pada maknanya. Jadi kita ada mutawatir, kita ada musyakkik, kita ada mushtarak lafzi, kita ada mutaradif atau muradif, kita ada tabayun kulli, kita ada al-umum al-khusus mutlak, al-umum al-khusus wajhi, ada tasawi. Ada 8 semua sekali. Ada lebih tak? Ada. Tapi itu perbincangannya lebih detail. Tapi ada lagi perbahasan di antara nisbah antara dua lafaz kulli. Baik, kemudian yang terakhir sekali, kita tutup perbahasan yang lepas dengan pembahagian murakkab, lafaz yang murakkab. Sebab kita dah bincang semua ni perbincangan lafaz mufrad. Kemudian diakhiri dengan perbahasan lafaz murakkab terbahagi kepada dua. Ada lafaz murakkab yang memberi faedah kepada tolab, permintaan. Ada lafaz yang ihtimal as-sidq wal kadhib. Itu dipanggil sebagai khabar. Perbincangannya di dalam perbahasan tasdiqat. Tolab terbahagi kepada dua. Talabul minal a'la ilal adna dipanggil sebagai al-amru. Talabul minal adna ilal a'la dipanggil sebagai ad-du'a. Talabun fi fit tasawi dipanggil sebagai al-iltimas. Habis. Ada soalan untuk perbincangan ni? Saya minta maaf, ambil masa sikit untuk kita ulang. Sebab minggu lepas banyak kan kita bincang. Jadi ada yang terbang-terbang sekejap, ada yang sedar-sedar dah tasawi. Waktu sebelum tu perbahasan jin sebelum bangun tasawi dah. Tak ada pun, tapi untuk kita lekatkan balik lah. Hilang terus. Hello. Untuk kita ingat balik perbahasan kita bincang. Sebab semua tu berkait, nanti kita nak bincang ta'rif berkait. Ada soalan? Ada soalan untuk nisbah? Di tafsirul kulli beriktibar tafsir rijis. Kan ada pembagiannya malam wajadat min syai'in, iaitu la yujad minhu syai'a. Syarikul bari dan jaban minan zahab. Kenapa yang syarikul bari dan jaban minan zahab ni tak termasuk ke juz'i? Kan juz'i itu ada mul istirak. Ini kan tak ada di mana wujud syai'. Kalau wujud dia akan jadi kulli. Dia tak akan jadi juz. Contoh, kalaulah wujud. Kalaulah wujud gunung daripada emas. Contoh Jabal Muqattam tu kan. Jabal Muqattam tu contohnya emas. Kita panggil tu Al-Jabal Minaz Zahab, betul. Contoh kat Malaysia Gunung Kinabalu. Contohlah Gunung Kinabalu tu daripada emas. Kita panggil tu Al-Jabal Minal Zahab juga. Jadi lafaz Al-Jabal Minaz Zahab tu lafaz kulli. Faham tak?
Faham tak? Kalaulah wujud, maka kita tak bincang ishtirak berlaku dekat dekat akal. Ishtirak bukan berlaku dekat realiti semata-mata. Ishtirak berlaku kat akal. Okey, contoh Ustaz, bulan yang kita nampak malam-malam tu, itu kulli ke juz'i? Kenapa kulli? Kulli adalah mafhum zihni. Saya sebut tadi kan, kulli ni mafhum zihni. La wujuda laha fil kharij illa fi afradihi. Kulli ni adalah mafhum zihni yang tak wujud dekat realiti melainkan pada afrodnya sahaja. Contoh tadi, insan. Mana insan? Tunjukkan saya insan mana. Kalau tunjuk ni, tak, ini syukri. Ini bukan insan, ni syukri. Bukan insan, lain pula kan. Jadi, tapi maksudnya insan tu, mana insan tu? Ini syukri. Insan tu kat mana? Insan tu mafhum zihni. Yang wujud dekat realiti hanyalah afrodnya sahaja. Begitu juga tadi, kalau saya kata bulan yang kita nampak tu, itu adalah juz'i. Bukti dia apa? Kalaulah Allah wujudkan satu lagi bentuk yang macam tu, kita panggil tu bulan juga. Cuma ni bulan A, ni bulan B. Kenapa kita panggil tu bulan? Sebab dia ada satu je, tak ada dua, tak ada tiga. Jadi kita kekal, kita kata dia bulan. Tapi dia adalah juz'i, bukan kulli. Lafaz bulan tu lafaz kulli. Tapi bulan yang ada dekat realiti ni, dekat luar kita nampak malam-malam tu adalah juz'i, bukan kulli. Faham tak? Jadi tahdid makna kulli dengan juz'i. Nantilah ni perbahasan selepas ni. At-tahdid antara makna kulli, kulliyah, juz'i, juz'iyah. Ada soalan lain untuk perbincangan yang kita bincang? Faham tak? Kalau tak faham terus tanya, jangan malu jangan malu. Tanya je. Ni kita berbincang. Tak apa, jangan malu untuk bertanya. Kalau malu, salah sendirilah. Syekh Hasan Syafi'i, dia selalu sebut, dia kata al-mushfahim ad-dhambu gambu. Orang yang tak faham, dosa dekat dia. Maknanya apa? Sebab dia yang tak nak bertanya. Al-mushfahim ad-dhambu gambu. Tapi tu bahasa Amil lah. Tapi ada wajah fusaha dia. Al-mushfahim, alif lam tu alif lam mausulah. Maknanya alladhi la mushfahim tu alladhi laisa bifahimin adzambu jambu. Maknanya salah sendiri. Jadi kalau ada yang tak faham, tanya je, tak ada masalah pun. Kita berbincang. Sebab nanti kalau kita dah bincang perbahasan yang seterusnya, kita dah tak tengok dah yang kat belakang. Tetapi daripada awal perbahasan dalalah, semuanya berkait nanti sampailah kita habis perbahasan tasdiqat. Nanti bila kita dah tutup perbahasan tasawurat ni, dah tak buka dah, kita bincang tasdiqat sahaja. Ada soalan tak? Faham Okey, baik. Hari ini kita bincang satu lagi perbahasan yang terakhir adalah tahdid alfaz. Tahdid alfaz. Kita nak tahdidkan lafaz-lafaz yang kita guna dalam perbahasan mantik dan juga perbahasan ilmu lain. Kita ada 6 lafaz, 6 istilah. Yang pertama al-kull. Al-kull. Yang kedua al-kulliyu. Yang ketiga al-kulliyatu. Itu satu. Semua istiqaq pada lafaz yang sama, kaf dengan lam. Mushtaq daripada kaf dengan lam. Satu lagi al-juz'u. Yang pertama. Yang kedua al-juz'iyyu. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga al-juz'iyatu. Jadi semua sekali ada 6 perbahasan ataupun istilah yang diguna pakai dalam perbahasan ilmu. Perbahasan ni penting sebab banyak kita guna dalam perbahasan ilmu. Kemudian yang kedua, banyak kesalahfahaman di dalam perbahasan ilmu kerana tidak membezakan antara kulli, kulliyah, juz'i, juz'iyah. Kita ambil perbahagian ni dulu. Kita ada al-kull, kita ada al-kulli, ada al-kulliyah.
Al-kul ada dua maksud. Sama ada al-kul adalah ma tarakkaba minal ajza. Contohnya apa? Contohnya meja ni. Meja ni kita kata kul. Meja ni kul. Sebab apa? Sebab dia terbina daripada juzuk-juzuk, iaitu ajza. Contoh kita kata meja terbina daripada kayu, gam dan juga skru. Jadi kayu, gam dan skru adalah juzuk bagi meja. Meja adalah kul, kayu, gam dan juga skru adalah ajza bagi meja. Faham tak? Contohnya ataupun kita kata kerusi, al-kursi. Al-kursi kul, terbina daripada ajza. Ajza dia apa? Khosyab. Gam apa gam bahasa Arab? Kita lah gam ataupun mismar, skru ataupun paku lah kan. Contoh ni contoh. Jadi kita katakan kursi ni adalah kul, adapun ini semua adalah ajza bagi kursi. Soalan, boleh tak saya kata khosyab adalah kursi, kayu gam adalah kursi? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia adalah juzuk yang membina kul. Kalau dia tak ada kul. Dapat? Baik. Itu makna pertama bagi kul. Makna yang kedua difahami juga, al-kul adalah al-hukmu 'alal majmu'. Al-hukmu 'alal majmu'. Al-hukmu 'alal majmu'. Cuma yang al-hukmu 'alal majmu' terpecah kepada dua penggunaan. Satu penggunaan secara haqiqah, satu penggunaan secara majaz. Penggunaan secara haqiqah menunjukkan kepada jami'ul afrad ataupun jami'ul jami'ul afrad. Contohnya, kalau kita kata, contohnya dalam ayat Al-Quran Allah sebut wa yahmilu arsya rabbika fawqahum. Kalau salah ayat ni betulkan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Malaikat yang memegang arash ada berapa? Ada 8. Malaikat yang memegang arash ada 8. Baik, hukum hamlul arshi. Hukum hamlul arshi ni, hukum hamlul arshi terjadi apabila ke-8 malaikat pegang. Kalau satu sahaja pegang, kita tak panggil sebagai hukum hamlul arshi. Perbuatan hamlul arshi itu hanya berlaku apabila 8 malaikat memegang. Jadi ini kita kata ini adalah hukum kul, hukum al-kul. Contoh lain, kalau contoh meja ni berat, tak boleh nak angkat melainkan ada 4 orang yang pegang. Jadi setiap satu kalau contoh yang ini yang pegang belah sini namanya Muhammad, ni namanya Ali, Omar, Kamarul. Apa? Zain. Zaid. Okey. Siapa tadi yang kat sini? Muhammad, Ali, Omar, Zaid. Baik, ni meja berat ni. Kalau tak ada 4 orang tak boleh bergerak meja ni. Baik. Perbuatan angkat meja, hukum angkat meja akan terhasil kalau ke-4 angkat. Tapi boleh tak saya kata Muhammad angkat meja? Tak, sebab apa? Angkat meja tu hanya terhasil apabila 4 buat perbuatan itu. Jadi ini kita kata hukum kul. Hukum kul, iaitu apa? Al-hukmu 'alal majmu'. Jadi perbuatan tu tak akan terhasil melainkan majmu' ajza ataupun majmu' afrad tu wujud. Jami'ul afrad tu wujud. Okey, itu penggunaan pertama secara haqiqah. Penggunaan kedua secara majaz. Penggunaan kedua secara majaz. Penggunaan kedua secara majaz maknanya apa? Ba'dul afrad, sebahagian saja. Contohnya bila kita kata Banu Tamim saya lalu terjatuhnya. Contohnya Ahlul Azhar, ulama. Ahlul Azhar ulama. Hukum Ahlul Azhar ulama adalah hukum kul.
Sebab apa? Sebab sebahagian daripada ahli azhar adalah ulama. Sebab ahlul azhar ni termasuk guide, security apa nama dia panggil, jaga dekat masjid tu. Kemudian termasuk juga cleaner, termasuk juga dan seterusnya lah. Itu pun dipanggil sebagai ahlul azhar, tetapi bukan ulama. Jadi bila kita kata ahlul azhar ulama, hukum di sini adalah hukum kul, tetapi secara majas. Dan dekat sinilah yang membezakan ahli sunnah wal jamaah dengan sebahagian taifah ataupun firqah yang lain memahami hadis kullu bid'atin dhalalah. Hadis kullu bid'atin dhalalah. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Baik. Bila disebut kullu bid'atin dhalalah, mereka hanya faham secara sathi, secara literal. Mereka kata Nabi sebut semua bid'ah, semua benda baru adalah dhalal, adalah sesat. Jadi semua perkara yang baru dihukumkan sesat kerana tidak memahami hadis ini secara baik. Memahami satu hadis dengan satu hadis sahaja. Sedangkan memahami hadis perlu kepada hadis-hadis yang lain. Fahmul hadis kasatril wahid. Maksudnya fahmul ahadis, memahami hadis-hadis Nabi adalah seperti memahami semua hadis Nabi seolah-olah macam satu ayat sahaja. Kerana apa? Kerana hadis ataupun kata-kata Nabi adalah tafsirul Quran. Nak memahami Quran, kena faham daripada ayat Al-Fatihah sampailah kepada akhir surah An-Nas. Begitu juga dengan hadis Nabi, memahami hadis Nabi bukan dengan satu hadis sahaja kemudian terus keluarkan hukum ataupun keluarkan pemahaman. Tidak, kena faham hadis-hadis yang lain. Nabi ada sebut man sanna sunnatan hasanatan, kan? Jadi ada hadis-hadis lain yang menyokong makna kul dekat sini bukan makna semua, bukan makna jami', tetapi makna majmu'. Maknanya ba'du bid'atin dhalalah. Maknanya ba'du bid'atin dhalalah. Ini mafhumnya lebih dakik lah. Baik, jadi al-kul ada dua makna. Satu ma tarakkaba minal ajza', contohnya macam tadilah kursi, ataupun al-hukmu 'alal majmu'. Kita bahagikan dua. Ada mafhum secara haqiqah, jami'ul afrad, contohnya macam hamlul arsy ataupun angkat meja tadi yang saya bagi contoh. Ataupun secara majaz, ba'dul afrad, sebahagian sahaja. Maknanya bukan semua tetapi sebahagian sahaja, sebahagian afrad saja. Contoh kalau kita kata Bani Tamim mengangkat batu yang besar. Bani Tamim tu kabilah mengangkat batu yang besar. Adakah semua orang Bani Tamim tu angkat batu tu? Tak, ada perempuan, ada kanak-kanak, itu mestilah dia tak angkat. Jadi hukum dekat situ hukum kul, bukan kulliyah. Hukum kul bukan kulliyah. Nanti kita akan bincang kulliyah apa maksud. Dan banyak syawahid-syawahid dalam Quran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contohnya apa? Ayat Quran wa damara kulla syai'. Macam siapa ada hafiz tak kat sini? Saya terlupa pula ayat ni. Yang macam Allah memusnahkan semua. Allah memusnahkan setiap sesuatu, kulla syai'. Jadi kulla syai', kul kat situ, kul bermakna majmu'. Maknanya apa? Sebahagian Allah tak musnahkan. Sebahagian Allah tak musnahkan. Orang mukmin waktu tu Allah tak musnahkan. Yang Allah musnahkan hanyalah orang-orang kafir sahaja. Jadi banyaklah syawahid dalam Quran. Dan perbahasan ni banyak dibincangkan di dalam usulul fiqh. Kita kata lafzul umum yuradu bihil khusus. Lafzul umum yuradu bihil khusus. Nanti kalau siapa yang mendalami ilmu usulul fiqh ataupun nanti kalau bincangkan usul fiqh, Ustaz Hairul kan, nanti tengok Ustaz Hairul perbincangan perbahasan lafaz umum, nanti ada perbincangan yang masuk dalam perbahasan ini. Lafaz umum tetapi yuradu bihil khusus. Banyak contohnya kalau dalam Al-Quran banyaklah contoh yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim kan. Asabi' ni maknanya semua ni. Takkan dimasukkan tak atraful asabi'. Jadi hukum kul wa yuradu bihil khusus. Ba' hukum kul tapi yuradu bihil ba'. Baik, faham tak yang kul? Faham? Okey, kita tinggalkan dahulu perbahasan yang ada dalam kitab. Yang ni faham? Baik. Masuk seterusnya lafaz kulli. Lafaz kulli yang kita maksudkanlah iaitu apa?
Al-kulli sebelum ni ma yufhamu al-ishtirak. Selesai. Kemudian yang terakhir sekali adalah lafaz kulliyah. Al-kulliyah, istilah juga. Apa yang dimaksudkan dengan kulliyah? Kulliyah adalah al-hukmu ala kulli fardin minal afrad. Azan dah? Azan dah? Tak apa. Isyak lama kan? Isyak berapa? 8. Al-kulliyah adalah al-hukmu ala kulli fardin minal afrad. Contoh ayat Quran, Allah kata kullu nafsin dha'iqatul al-maut. Maknanya apa? Kullu fardin min afradin nafs. Maknanya apa? Setiap orang, setiap nafas, setiap yang bernafas akan merasai kematian. Jadi maknanya setiap satu. Kullu insan hayawan. Maknanya hukum kat sini hukum kulliyah. Setiap satu daripada insan adalah hayawan. Dapat? Jadi al-kulliyah adalah al-hukmu ala kulli fardin minal afrad. Dekat TV nampak tak? Nampak? Nampak Kalau tak nampak bagi tahu. Al-kulliyah adalah al-hukmu ala kulli fardin minal afrad. Hukum pada setiap satu afrad, tak terkecuali satu pun. Bila saya kata kullu nafsin za'iqatul maut, maknanya setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Maknanya kullu fardin min afradin nafsi, yani kullu fardin min afradil insan hayawani. Dah selesai. Faham tak? 3 pembahagian ni, 3 lafaz ni, al-kull, al-kulli, al-kulliyah. Faham tak? Okey, baik. Ada soalan untuk ni? Pergi kepada lafaz seterusnya, lafaz yang kedua. Pembahagian, bukan lafaz kedua, maksudnya lawan ataupun kita panggil, kalau ada kul mesti ada al-juz. Kalau kulli ada al-juz'i. Kalau kulliyah ada al-juz'iyah. Yang ini dah faham Selesai? Sebentar. Kita ambil 3 lafaz yang terakhir. 3 lafaz terakhir. Kita ada al-juz. Al-juz adalah ma yatarakkabu minhu wa ghairuhu al-kull. Juzu adalah apa yang terbina daripadanya dan selain daripadanya al-kull. Jadi contoh macam tadi, khasyab ni kita kata juz'un, gam kita kata juz'un, mismar kita kata juz'un. Jadi dia adalah juzuk kepada kul. Sebab kul terbina daripada ajza, daripada banyak juzuk. Contoh macam insan lah, insan pun boleh kita kata kul. Sebab apa? Sebab kita ada ajza, kita ada kepala, kita ada tangan, kaki, badan. Tangan, kaki, badan apa semua ni adalah juzuk kepada manusia. Dapat tak? Juzuk kepada manusia. Jadi kalau tak ada juzuk-juzuk ni, maka tak adalah hukum kul tadi tu. Kemudian kita tak boleh kata, contoh macam juzuk saya lah, contoh kepala. Saya tak boleh kata kepala ni adalah syukri, badan tangan ni adalah syukri. Tak, seluruh ni adalah syukri. Faham tak? Okey, faham tak al-juz'u? Okey. Yang kedua, al-juz'i. Al-juz'i apa? Al-juz'i kita dah bincang dah sebelum ni. Ma la yufhamu al-ishtirak. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga adalah al-juz'iyah. Al-juz'iyah adalah al-hukmu ala ba'di al-afrad. Contohnya apa? Contohnya macam kita kata ba'du al-hayawan insanun. Ba'dul hayawan insan. Sebahagian daripada hayawan adalah insan. Kalau kita kata ba'du al-insan hayawan, betul ke salah? Sebahagian daripada insan adalah haiwan, betul ke salah? Betul ayat ni. Okey, sebab apa? Kebanyakan orang memahami takrif juz'iyah dengan fahaman yang tak tepat.
Takrif tepat ataupun takrif yang untuk tambih. Sebab takrif dah selesai dah sampai sini, cumanya untuk tambih supaya kita tidak tersalah faham. Maksud juz'iyah adalah al-hukmu ala ba'dil afrad biqat'in nadhari ala ba'di al-akhar, tanpa melihat sebahagian yang lain. Contoh, saya kata ba'dul insan hayawan. Ayat ni betul. Contoh insan ni afrod insan. Ni afrod insan, semua yang ada dalam ni semua afrod insan. Ni semua dalam ni ada al-insan. Saya hanya hukumkan separuh ni saja. Saya hanya hukumkan ni separuh ni saja. Sebelah lagi saya tak hukumkan. Saya hanya kata yang separuh ni adalah hayawan, tanpa mengisbatkan yang separuh lain dan tanpa menafikan juga. Jadi lafaz ba'dul insan hayawan adalah lafaz ataupun adalah ayat yang betul. Sebab apa? Sebab hukum juz'iyah adalah hukum kepada sebahagian afrad tanpa melihat sebahagian yang lain. Maknanya apa? Sebahagian yang lain tu hukum dia maskutu anhu. Hukumnya tu disenyapkan. Kita tak kata ya, kita tak kata tidak. Faham tak? Sebab ini nanti banyak orang salah faham. Dalam perbahasan juz'iyah ni banyak yang tersilap faham. Sebab apa? Sebab dia memahami lafaz juz'iyah tu dengan erti kata apa? Kalau kita kata sebahagian afrad, kita hukumkan sebahagian afrad, maknanya sebahagian yang lain tu adalah hukum sebaliknya. Tidak. Sebahagian yang lain tu maskutu anhu. Hukum dia tu disenyapkan. Kita tak isbat, kita tak nafi. Ni penting, ni perlu ditambah. Jadi kita ada semua sekali ada 6 mustalahat. 6 mustalahat. Baik. Faham tak? Ada soalan? Ada soalan? Faham ke tak ni 3 perbahasan? Juzuk, juz'i dan juga juz'iyah. Jadi, okey, satu lagi nak tambah. Jadi, kita panggil perkara yang duduk di bawah lafaz kul adalah juzuk. Maknanya kursi, khosyab, gam dan juga mismar tu adalah juzuk. Perkara yang duduk di bawah kulli, kan, kita kata kulliyah ni, hukum kulliyah ataupun hukum kulli adalah juz'i. Hukum kulli yang duduk di bawahnya adalah juz'i. Saya akan tunjukkan nanti. Jap, yang ni faham tak? Yang ni dah? Betul? Okey. Kul ada 2 makna. Juzuk satu je. Juzuk satu sahaja. Ada soalan? Tak ada. Okey. Ada soalan untuk ni 3 lafaz ni. Satu perkara yang saya rasa kena teranglah. Perkara yang kita selalu jumpa dalam perbahasan ilmu adalah perbahasan taksimat, taksim, pembahagian. Ada 2 jenis pembahagian. Ada satu pembahagian dipanggil sebagai taksimul kull ila ajza'ihi. Yang kedua taksimul kulli ila juz'iyatihi. Taksim al-kull ila ajza'ihi. Yang kedua adalah taksim al-kulli ila juz'iyatihi. Baik. Taksimul kull ila ajza'ihi adalah taksim sesuatu yang kul kepada juzuk-juzuk yang membina lafaz ataupun membina makna kul tersebut. Contohnya, kalau saya kata, contohnya dalam Ajrumiyah.
Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Baik, taksim kalam kepada isim, fi'il dan huruf adalah taksimul kul ila ajza'i. Bukti dia apa? Adakah kita kata isim adalah kalam? Adakah fi'il ialah kalam? Huruf ialah kalam? Tidak. Kita tak kata isim kalam, tetapi kita kata isim, fi'il dan huruf inilah yang membina kalam. Jadi taksim al-kul ila ajza'ihi apabila perkara yang kita taksimkan, perkara yang kita bahagikan tidak boleh menjadi khabar kepada setiap isim yang ada. Kita tak boleh kata al-ismu kalamun, kita tak boleh kata al-fi'lu kalamun. Jadi itu dhabit bagi taksimul kul ila ajza'. Tapi kalau kita bahagikan al-kalimah ila isim, fi'il dan huruf, maka taksim di sini adalah taksimul kulli ila juz'iyatihi. Apa dhabit dia? Dhabit dia apabila kita boleh jadikan perkara yang kita taksimkan, perkara yang kita bahagikan sebagai khabar kepada setiap isim. Boleh tak kita kata al-ismu kalimatun? Boleh. Isim ialah kalimah. Al-ismu kalimatun dalat ala makna kaza-kaza kan? Fi'il kalimatun. Boleh. Al-harfu kalimatun. Boleh. Jadi nampak tak dua beza taksimat? Satu taksimul kul ila ajza', satu taksimul kulli ila juz'iyati. Dan ini yang banyak kita jumpa dalam perbahasan ilmu. Dua bentuk taksim. Nak faham lebih-lebih, kalau tak boleh faham, kita boleh kata okey, al-kalam ni kita panggil kalau dalam perbahasan isim ni maksim. Al-maksim. Yang ini isim. Isim. Kalaulah maksim boleh jadi khabar kepada isim, maka kita kata dia adalah taksimul kulli ila ajza'ihi. Kalau maksim tidak boleh jadi khabar kepada isim, dia adalah taksimul kul ila ajza'. Taksimul kul ila ajza'. Sama juga kalau kita bahagikan insan kepada ra'sun, yadun, yadan, rijlan, badan dan seterusnya. Jadi ini taksimul kul ila ajza'. Sebab kita tak boleh kata ra'sun wal insan, tak boleh. Tapi kalau kita bahagikan al-insan kepada Muhammad, Ali, Omar, kita kata ni taksimul kulli ila juz'iyat, bukan ajza', juz'iyat. Kalau kita jumpa kul, muqabil dia adalah juz'u. Kalau kita jumpa kulli, muqabil dia adalah juz'i. Baik. Ada soalan? Ada soalan? Faham tak? Faham tak? Ke saya syok sendiri? Ha? Dekat mana? Dekat sini ke apa? Tak faham soalan Ustaz. Kan ada dua makna. Yang ini al-hukmu alal majmu' lah ni. Sebab apa? Sebab kalam tak akan terjadi melainkan isim, fi'il, huruf ataupun sebahagian daripadanya. Ataupun nak faham yang sebelah sana, insan tak akan jadi insan kalau tak ada yang juzuk-juzuknya. Jadi itu hukum alal majmu'. Hukum alal majmu'. Maknanya kalau semua tu ada, adalah dia. Dia bukanlah dua mafhum yang berbeza Ustaz. Cumanya saya nak bahagikan nanti satu lagi pemahaman mafhum kepada majmu' tu adalah ada dua maksud, secara hakikat dan secara majaz. Secara hakikat tu jami'ul afrad. Contohnya tadi wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin fawqahum yawma idzin samaniyah. Maknanya hamlul arsy itu terjadi apabila 88 malaikat pegang. Sama juga macam tadi, kalau meja ni berat tak boleh diangkat melainkan 4 orang. Jadi perbuatan angkat meja ataupun hukum angkat meja terjadi apabila keempat-empat ada. Tapi tak boleh kita istiklalkan hukum tu, tak boleh pisahkan hukum tu. Tak boleh kata Muhammad angkat meja, Ali angkat meja. Tak, Muhammad, Ali, Omar, Zaid angkat meja. Faham tak? Ada soalan untuk ni?
Kita panjangkan sikit perbahasan ni sebab dia banyak digunakan dalam perbahasan ilmu. Sangat banyak kita akan jumpa dalam perbahasan ilmu. Ada soalan tak untuk ni? Boleh lagi? Boleh kan? Awal lagi. Ustaz Nazrul ada? Tak ada kan? Ustaz Nazrul safar. Jadi malam ni tak ada kelas Ustaz Nazrul. Tak ada, bukanlah saya nak ambil masa sikit, tapi nak habiskan sikit perbahasan kita, nak bincangkan. Ada soalan tak untuk ni? Ada soalan? Tak ada? Semua faham? Faham tak? Semula apa? Semua? Okey, betul. Yang ni, yang ni. Oh, okay. Yang ni saja. Okey. Taksim kull ila ajza. Okey. Faham dobit dia dulu. Dobit dia ataupun cara mudah kita nak faham taksimul kull ila ajzaihi, apabila kita boleh jadikan lafaz yang kita bahagikan tu, kita panggil sebagai maksim, menjadi khobar kepada setiap kisim. Contoh macam tadi, al-kalam. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aksamuhu thalathatun. Ismun. Okey, taksim kalam kepada isim, kepada fi'il, kepada huruf. Boleh ataupun tidak kita jadikan kalam khobar kepada isim, kepada fi'il dan kepada huruf. Boleh tak kita kata huruf ialah kalam? Tak. Jadi taksim yang berlaku dekat sini adalah taksimul kull ila ajza. Dapat? Kita tak dapat lagi. Okey, insan. Insan, kalau kita pecahkan insan kepada ajzaul insan, kepada juzuk-juzuk insan, semualah anggota badan kita. Kepala, kaki, badan, tangan, betis, peha, apa semualah. Semua kan? Jari. Baik, boleh tak kita kata kepala ialah insan? Tak boleh. Jadi taksim yang berlaku tu adalah taksimul kull ila ajza. Tapi kalaulah kita boleh jadikan maksim, benda yang kita kisimkan, taksimkan tu sebagai khobar kepada setiap kisim, maka kita katakan taksim di situ adalah taksimul kulli ila juz'iyatihi. Contoh macam kalimah. Kalimah kita bahagikan kepada isim, fi'il dan huruf. Boleh tak kita kata al-ismu kalimatun? Isim ialah kalimah. Betul lah, sebab isim ialah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha kaza kaza kaza. Kan? Fi'il ialah kalimah. Betul kan? Jadi sebab fi'il kalimatun dalat ala makna juga. Huruf kalimah, betul juga. Kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Jadi isim, fi'il, huruf semuanya boleh kita katakan dia adalah kalimah. Maka taksim dekat sini adalah taksimul kulli ila juz'iyatihi. Taksim yang sebenar adalah taksimul kulli ila juz'iyatihi. Itu taksim secara hakikah. Kalau ada taksimat yang berlaku secara al-kull ila ajza, itu dipanggil sebagai taksim tapi secara majazi. Sebab dia bukan pembahagian pun, dia adalah ajza, dia adalah juzuk. Dapat tak? Okey, contoh kalau kita bahagikan contohnya macam kita bahagikan mufrad kepada kulli dan juz'i. Jadi tu taksim apa? Tu taksim yang pertama ke yang kedua? Mufrad terbahagi kepada kulli dan juz'i. Tu taksim apa? Taksimul yang atas ke yang bawah? Yang atas. Kenapa yang atas? Kita tak boleh kata ke kulli adalah mufrad, juz'i adalah mufrad? Tak boleh. Kenapa? Kerana tak, mufrad bukan terbina daripada kulli dan juz'i. Mufrad adalah ma la yadullu juz'u ala juz'i ma'nahu. Bila kita bahagikan mufrad kepada kulli dan juz'i, itu adalah taksimul kulli ila juz'iyatihi. Sebab apa? Sebab kita boleh katakan lafzun kulliyun mufradun, lafzun juz'iyun mufradun. Apa tak? Dalalah wad'iyah kita bahagikan kepada mutabaqiyah, tadamuniyah dan juga iltizamiyah. Itu taksim apa? Kulli ila juz'iyatihi. Sebab apa kita boleh kata dalalah mutabaqiyah adalah dalalah wad'iyah dan seterusnya. Apa lagi?
dan seterusnya lah. Tak sampai pula contoh. Yang pertama tu boleh taksim dia tepat, cumanya taksim secara majazi. Macam saya sebut tadi, kita tak boleh kata khotok. Takkan terus khotok kan daripada awal. Sebab taksimat tu berlaku dekat dalam perbahasan ilmu, cumanya taksim secara lafaz kul kepada juzuk-juzuknya. Lafaz kul kepada juzuk-juzuknya. Contoh kalau kita kata kereta terbahagi kepada selalulah sebenarnya kita bahagi sebenarnya taksim kul kepada ajza ni. Contoh kita kata kereta terdiri daripada faham tak? Terdiri daripada tu itu taksimul kul ila ajza lah. Contoh kita kata kereta terdiri daripada saya pun mana tahu sangat, tayar, bumper dan seterusnya. Saya tak berapa tahu. Jadi juzuk bagi kereta itulah taksimul kul ila ajzaihi. Dapat tak? Okey. Selesai. Ini pembahagian mustalah. Sebab tu saya nak tahdid daripada awal. Okey, baik. Makna juz'iyah yang tadi, makna juz'iyah adalah al-hukmu ala ba'dil afrad biqat'in nazari ala ba'dil akhar. Maknanya biqat'in nazari, tanpa melihat sebahagian yang lain. Maknanya hukum sebahagian yang lain adalah maskutu anhu. Kita tak isbat dan kita tak nafi. Faham tak? Dapat? Okey. Baik. Ada soalan? Ada soalan? Masuk kepada matan. Kita baca matan sikit. Faslun qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fi bayanil kulli wal kulliyati wal juz'i wal juz'iyyati. Al-kullu hukmuna 'ala al-majmu'i ka kulli. Ada sebahagian matan, bukan sebahagian matan lah. Kalau matan yang ruwat Jawi tu dia tulis ka kullu, tukar ka kulli. Al-kullu hukmuna 'ala al-majmu'i ka kulli dhaka laysa dha wuqu'i. Baik. Baik, yang pertama Al-Imam Al-Akhdari nak bagi mustalah yang pertama, iaitu al-kull, iaitu al-hukmu 'ala al-majmu'. Imam Akhdari datangkan contoh hadis Nabi. Hadis Nabi yang terkenal kita panggil sebagai hadis Zulyadain. Sahabat Nabi, nama sahabat Nabi Zulyadain. Hadis Zulyadain adalah hadis ketika mana Nabi solat beramai-ramai, Nabi solat berjamaah. Kemudian Nabi solat sama ada solat isyak, solat yang 4 rakaat lah. Yang penting dia solat yang 4 rakaat. Nabi solat dalam keadaan hadir, bukannya musafir. Tetapi Nabi solat lepas 2 rakaat Nabi beri salam. Lepas 2 rakaat Nabi beri salam. Kemudian Sayyidina Zulyadain bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku siratis salatu am nasita?" Adakah kamu qasarkan solat ataupun kamu lupa? Nabi jawab, kullu dhalika lam yakun. Kullu dhalika lam yakun. Jadi kakulli dzaka laysa dawqu' tu adalah isyarat kepada hadis Nabi kullu dhalika lam yakun. Jadi Imam Akhdari bagi isyarat nak kata hukum dekat situ adalah hukum majmu'. Maknanya apa? Qasrus solah dan juga nisyan tidak berlaku serentak. Jadi hukum majmu' kedua-duanya sekali tu tak terjadi. Adapun salah satu isbat, sama ada Nabi qasar ataupun Nabi lupa. Dapat. Jadi sebab itu didatangkan contoh untuk hukum majmu'. Maknanya majmu' nisyanis solah, majmu' nisyan dan juga qasrus solah tidak berlaku. Maknanya himpunan antara, maknanya Nabi tak buat dua-dua serentak. Maknanya Nabi tak lupa dan Nabi tak qasarkan solat tu serentak. Tetapi itu pendapat yang marjuh. Pendapat yang marjuh. Pendapat yang rajih, hadis tersebut adalah hukum kulliyah, bukannya kul. Sebab memang Nabi nafikan kedua-duanya sekali. Nabi nafikan nisyan dan Nabi nafikan qasrus solah. Panjanglah kalau kita nak bincang hadis tersebut. Saya ringkaskan. Siapa yang nak cari lebih detail boleh cari. Hadis tu ada dalam Bukhari dan Muslim, kalau tak silap saya lah. Baik, dan perbincangan ulama' dah habis, dah bincangkan perbahasan ini. Yang rajih adalah dia adalah hukum kulliyah, bukan hukum kul.
Sebab Nabi memang nafikan nisyan dan Nabi nafikan qasrus solah. Bukti dia, kalau kita baca hadis tersebut, Nabi bertanya antara yang sembahyang sekali waktu tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Nabi bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, adakah betul apa yang dikatakan oleh bila Nabi kata kullu dzalika lam yakun, Sayyidina Zulyadain menjawab, bal ba'du qad kan, sebahagian daripadanya terjadi Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat yang ada, antaranya Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Nabi bertanya, kemudian Nabi kata, betul ke apa yang dikatakan oleh Zulyadain? Maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, na'am, ya. Maka Nabi terus berdiri dan sempurnakan 2 rakaat lagi. Kemudian pada akhirnya Nabi sujud lis-sahwi. Nabi sujud sahwi pada akhir rakaat yang ditambah 2 lagi rakaat itulah. Jadi hukum dekat situ secara marjuhnya adalah hukum kulliyah, bukan hukum kul. Sebab Nabi memang nafikan kedua-duanya sekali, nisyan dan juga qasrus solah. Panjang. Siapa nak cari boleh ada dalam perbahasan hadis dan juga dalam sebahagian kitab mantik juga didetailkan perbahasan tersebut. Ala kulli hal, Imam Al-Akhdari datangkan hadis ini tetapi mengambil pendapat yang marjuh, bukan pendapat yang rajih. Pendapat yang marjuh kita kata apa? Majmu', nisyan dan juga qasrus solah tu tak terjadi. Tapi sebahagian daripada 2 tu ataupun salah satu daripadanya terjadi. Jadi Nabi nafikan majmu', Nabi bukan nafikan jami'. Tapi itu untuk contoh yang pertama lah. Faham ke? Faham lah insyaAllah. Faham tak? Nak terang lebih detail. Saya rasa itu yang ringkasnya begitulah. Ringkasnya begitu. Itu pendapat yang marjuh. Yang rajih saya sebutkan, dia adalah hukum kulliyah. Sebab Nabi nafikan kedua-duanya sekali. Nanti bila masuk dalam tasdiqat, bila masuk tanakud, nanti minta ada seorang ingatkan balik saya hadis ni. Nanti saya akan jawab kenapa hukum dekat situ hukum kulliyah bukan kul. Sebab dia ada kena-mengena dengan tanakud. Sebab Nabi kata kullu dzalika lam yakun, qadiyah kulliyah salibah. Sayyidina Zulyadain menjawab ataupun menolak balik qadiyah tersebut dengan juz'iyah mujabah. Bal ba'du qad kan. Tapi tu nanti bila masuk dalam tanakud, ingatkan saya hadis ni nanti saya terangkan lagi sekali. Dapat Okey, al-kullu hukmuna 'ala al-majmu'i ka kulli dzaka laysa dha wuqu'i wa haythu ma li kulli fardin hukima. Kalau al-hukmu 'ala kulli fardin fa innahu kulliyatun qad 'ulima. Itu dipanggil sebagai kulliyah. Wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyyah wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah. Hukum kepada sebahagian dipanggil sebagai juz'iyah, wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah. Juz'u tu mafhum lah, iaitu apa? Ma tarakaba minhu wa ghairuhu al-kull. Dapat? Okey, jadi itu selesai perbahasan terakhir bagi perbahasan mabadi' ataupun muqaddimah bagi perbahasan tasawwur. Masuk ke? Boleh? Masuk takrif? Tak boleh. Okey, tak boleh dah, tak boleh pergi. Okey, baik, saya buka soalan. Siapa nak tanya? Kita tangguh kita bincang perbahasan takrif ni dekat satu muhadarah hari Isnin ni. Hari Isnin ni kita habiskan perbahasan tasawurat. Okey, ada soalan? Okey, ada soalan tak semua perbahasan yang sebelum-sebelum ni? Maknanya daripada perbahasan terakhir hari ni kita bincang sampailah awal kelas kita, ada tak apa-apa soalan? Ke semua benda faham je? Okay, saya bagi awal dulu. Saya kata habis sahaja kisim tasawurat, kita akan buat ikhtibar kecil lah. Maknanya kita buat soalan ringkas. Saya akan buat soalan-soalan untuk dalam bentuk tatbik, bukan dalam bentuk teori. Saya takkan tanya apakah kulli, tak, saya tak tanya tu. Ma huwa kulli, saya tak tanya. Saya akan gunakan soalan-soalan semua dalam bentuk tatbik, dalam bentuk praktikal. Saya ambil ilmu ni sikit, kita cuba guna, adakah kita faham perbahasan yang dibincangkan dalam dalam perbahasan ni, ataupun ada benda-benda yang kita tak faham. Okey, ada soalan tak? Jadi mau'id kita hari Isnin untuk makrifat, untuk mu'arrifat. Kemudian hari Sabtu depan
kita akan buat imtihan kecil sebelum masuk dalam perbahasan. Dia tidaklah ambil masa sejam 2 jam, tidak. Soalan sikit je, tak banyak pun. Cumanya sebelum kita mula perbahasan tasdiqut tu, kita bincang soalan-soalan yang kita letakkan. Tapi insya-Allah saya ingatlah kot, insya-Allah. Tapi saya takut terlupa sebenarnya. Tapi insya-Allah lah. Soalan ada dah. Soalan-soalan yang lepas. Tapi saya tak gunalah soalan tu kantor ya. Ada soalan tak? Ada soalan. Siapa? Apa? Okey, marjuh maknanya pendapat muqabil dia rajih. Rajih ni pendapat yang kita panggil yang kuat. Marjuh ni kurang kuat. Maknanya dia ada wajah betul tapi tak kuat. Yang kuat apa? Rajih. Kemudian kalau yang lebih kuat daripada rajih dipanggil sebagai arjah. Jadi rajih, marjuh. Marjuh ni pendapat yang kurang kuat lah. Jadi Imam Akhdari ambil pendapat yang marjuh. Untuk bagi contoh, bagi al-kul, hukum kul. Alright. Ada soalan? Apa soalan? Dalam mantik. Sebelum ni. Faham tak? Ustaz faham? Boleh? Ustaz faham? Ustaz faham betul? Okey, apa boleh? Okey, tak apa. Ulang kaji dulu. Saya minta sangat-sangat ulang kaji daripada awal perbahasan kita bincang sampailah kepada hari ini punya perbincangan, untuk sebelum kita masuk dalam perbahasan takrif. Saya ulang ni sekali, ilmu datang ke kelas tu satu tugas lah. Datang ke kelas satu benda. Kemudian yang kedua, kena muzakarah. Ni kalau ada yang duduk serumah sekali ke, sebilik sekali ke, duduklah sekejap, ambil masa setengah jam ke, untuk tengok balik apa yang kita bincangkan hari ni. Ada benda-benda yang kurang, ada benda-benda yang tak faham, kita boleh rujuk kitab-kitab yang lain. Kemudian kalau tak faham juga, kalau nak bawa kepada kelas, waktu kelas tanyalah. Kalau saya boleh jawab, saya jawablah. Kalau tak boleh, saya bawa ke kelas seterusnya. Ataupun saya kata ini ada dalam kitab ni, nanti saya rujuk. Satu macam itulah kan. Okey, ada soalan tak untuk ni? Beritahu cara Ustaz, bagaimana cara itu masing-masing kot. Tapi kalau yang secara asas, bila kita datang kelas, kita kan tulis semua benda kan. Semua yang kita dengar tu tulis. Tapi masalah kita tulis, kadang-kadang, kalau pergi kelas kita tulis, kadang-kadang ada waktu kita tertidur. Sepatutnya adalah, tak adalah pula. Contoh macam juz'i ma la yufhamu al-ishtirak, jadi ma yufhamu al-ishtirak. Jadi salah pemahaman tu. Jadi balik kita tulis, ataupun kalau yang rajin tulis baliklah. Yang tak rajin ni tengok balik mana-mana yang kurang. Tapi kalau nak buat benda tu perlu kepada kawan yang lain lah, supaya kita boleh muqaranah, kita boleh buat perbandingan nota kita dengan nota kawan-kawan yang lain. Okey. Kemudian yang kedua adalah, kalau contoh kita tak faham satu masalah tu, okey, buka buku-buku rujukan yang ada. Contohnya kalau untuk sulam, contohnya kitab Idahul Mubham. Cuma kalau sulam saya nasihatkan untuk faham secara satu level lah, secara mudah sikit, cari kitab Syarah Quwaisini, Syarah Al-Imam Quwaisini. Ada jual dekat Darul Kashidah, dekat Maktabah Kashidah, tahqiq Syekh Jamal Farouk. Dalam tu itu syarahan yang ringkas lah dan mudah nak faham, bahasanya pun mudah. Contoh tak faham perbahasan kita bincang hari ni, tengok dekat situ ada ataupun tidak. Tak ada, tengok kitab lain, Idahul Mubham, Al-Imam Ad-Damanhuri. Imam Damanhuri antara pensyarah kepada matan sulam. Jadi tengok kitab-kitab tu. Tak faham juga, okey, saya cadangkan untuk beli satu kitab dipanggil sebagai Dawabitul Ma'rifah. Kitab Dawabitul Ma'rifah karangan Syekh Abdul Rahman Hasan Habannakah, ulama Syria. Menulis tentang ilmu mantik, maqulan asyarah, dan juga adab bahas wal munadharah dalam satu kitab. Dipanggil sebagai Dawabitul Ma'rifah. Juga boleh jadikan rujukan untuk perbahasan ataupun untuk perbincangan yang dalam ilmu mantik. Itulah antaranya. Banyak lagi, cumanya itu yang asas. Kemudian untuk bagi kita faham betul apa yang kita belajar,
kita terang balik kat kawan kita. Tapi benda ni susah lah nak buat. Sebab kalau dia nak dengar, dengar lah kan. Kalau tak dia nak dengar, duduklah depan cermin, cakap sendiri. Terangkan satu-satu. Itu adalah cara paling cepat untuk faham. Tapi itulah, saya sendiri pun kadang-kadang tak dapat nak buat benda tu. Tapi at least murajaah tu maknanya scan balik semua yang kita tulis waktu kelas tu. Tengok balik, oh ni betul ke tidak, betul ke tidak. Ulang balik, cuba fahamkan. Dan cubalah buat contoh. Contoh macam taksim tu kan, cuba buat contoh. Kena ke tidak? Kalau kena, betul lah kita faham. Yang penting kita boleh terang kat orang lain tu pun alhamdulillah lah. Cumanya ni saya nakol Cumanya saya nakol apa yang Syekh Jamal Farouk cakap untuk pelajar Melayu. Dia kata orang Melayu ni dia faham, tapi dia tak boleh nak takbir. Sebab tu kalau tanya, dia tak boleh nak jawab. Sebab dia faham, tapi macam mana nak cakap Tapi tu husnuzon Syekh lah. Tapi banyaknya kan, husnuzon Syekh lah, banyaknya tak faham sebenarnya kan. Okey, ala kulli hal, insya-Allah yang penting murojaah. Murojaah sangat penting. Muzakarah tu paling penting. Kelas yang betul-betul kita muzakarah tu sebenarnya yang betul-betul lekat kat kepala kita. Kalau yang kita hari ni buka, esok minggu depan kelas baru buka, yang itu tak lekat. Yang itu habis kitab, habis macam tu je lah. Dia tak ada penambahan. Allah Ta'ala alam. Hari Isnin ni kita masuk dalam perbahasan ta'rif. Kita tangguh dengan selawat Allahumma salli afdhala salatin ala as'ani makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'ani makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun. اللهم صل أفضل الصلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.